أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah maghrib kita dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. صدق الله العظيم. Yang saya kasih Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh jawatan kuasa, hadirin hadirat sidang jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian. Malam ni kita sambung perbincangan kita daripada kitab Siyatul Qulub, cemeti bagi hati ataupun sebatan bagi hati-hati orang yang beriman. Kita sambung pada muka surat 167 dan di antara pengaruh dosa-dosa yang telah dilakukan. Baik, sebelum daripada ni kita ada bincang sikit berkenaan dengan bagaimana apabila Allah Ta'ala jadikan hati manusia ni kerah. Dan Allah Ta'ala sebut bahawa dia apabila dia jadi kerah hati seseorang itu disebabkan oleh perbuatan mereka, yang mana hati itu apabila jadi kerah, Allah Ta'ala keraskan hati tadi lebih kerah daripada batu. Thumma qasat qulubuhum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Hati tadi dia jadi kerah dan lebih kerah dari, boleh jadi lebih kerah daripada batu. Bila lebih kerah daripada batu, inilah yang nasihat pun tak jadi apa dah. Baca Quran pun bila baca Yasin kata nak mati dia tu. Maknanya baca Quran pun kira untuk orang mati saja. Untuk orang hidup ni tak perlu baca Quran. Itu hati dah jadi kerah tu. Buat amal soleh pun jadi berat. Maknanya hati itu dah jauh daripada perkara-perkara yang baik. Bimbang oleh kerana terlalu banyak dosa dan terlalu banyak perkara-perkara yang dilakukan yang melalaikan sehingga hati menjadi keras. Dan hati yang keras inilah yang menyebabkan walaupun umat Islam ini ramai, tapi wahum kawtha isail, Nabi kata walaupun mereka ramai tetapi mereka ni banyak tapi umpama buih di lautan. Maknanya walaupun ramai, hakikatnya orang Islam ini ramai, tetapi oleh kerana hati mereka ini penuh dengan dunia, hati mereka ini penuh dengan kecintaan kepada dunia yang menyebabkan hati mereka keras. Akhirnya walaupun mereka ramai tetapi mereka lemah, seumpama buih di lautan. Walaupun banyak tetapi tolak di angin gitu saja. Ditolak di angin gitu dan hancur lebur begitu sahaja. Seterusnya disebabkan oleh dosa-dosa juga. Seterusnya disebut oleh musannif, pengarang kita Syekh Dr. Muhammad A'id Al-Qarni. Waqala al-musannif rahimahullah, di antara pengaruh dosa-dosa yang telah dilakukan
pengaruh di situ dengan maksud min athar, min athar, daripada kesan-kesan yang hasil daripada dosa hak manusia buat, adalah kebencian yang bersemi di antara bersemi di hati manusia. Kesan daripada dosa manusia, dosa yang dilakukan oleh manusia ni, apa dia kesan dia? Kebencian yang bersemi di hati manusia. Adawatan wal adawata wal baghdha. Al adawah, bermusuh. Dalam hati manusia ni mari rasa benci, rasa nak marah sama. Ini di antara sebab ataupun kesan daripada dosa. Ketika mana nak dalam hati kita ni banyak dosa, ketika mana hati dah mula jadi keras, waktu tu mula nak bergaduh, mula nak dalam hati ni akan mula bersemi dalam hati ni kebencian, rasa benci, nak bergaduh, tak suka habis semua orang. Tok Imam pun tak suka. Tahu Tok Imam maknanya baca Quran, ngaji, hafal Quran apa semua, kita tak suka juga. Sebab apa? Dalam hati tu benci. Mari semua tak kena belaka. Tok Imam baca panjang tak kena. Imam tu malah mari sembahyang masjid. Tok Imam tu baca panjang semua baca. Baca panjang semua. Allah, tahulah dia baca sedap. Baca panjang semua tak kena. Baca pendek tak kena juga. Pendek berdoa pula baca. Allah, baca ada kau satu ayat je sembahyang. Sembahyang maghrib satu ayat, sembahyang isyak satu ayat. Baca panjang sikit. Baca pendek pun tak kena. Baca panjang lagi tak kena. Tok Bila pun tak kena juga. Tok Bila azan lagu panjang, maknanya mendayu-dayu sangat tak kena juga. Tak mendayu sangat tak kena juga. Berlagu tak kena, tak berlagu tak kena. Sebab kena marah belaka. Sebab apa? Sebab dalam hati tu ada penyakit. Fi qulubihim maradun. Dalam hati tu ada penyakit. Penyakitnya apa? Penyakitnya dosa. Menyebabkan habis benda yang manusia buat, orang buat kebaikan ke, buat apa, semua tak kena belaka. Sebab apa? Dalam hati tadi kesan daripada dosa, athar min athar al-atham. Kesan-kesan daripada dosa-dosa kita tu menyebabkan timbul kebencian dalam hati, dalam hati manusia. Oleh sebab itu keluarga berantakan. Sebab dosa tadilah keluarga jadi porak-poranda, berantakan. Keluarga jadi bermasalah. Silaturahmi terputus. Silaturahim terputus. Hubungan silaturahim terputus sebab dosa. Dan derhaka terhadap orang tua akhirnya membawa kepada orang yang banyak dosa ni, sampai tahap manusia ni sanggup derhaka pada mak ayah. Sebab apa? Sebab banyak dosa. Sanggup tinggal mak ayah, sanggup berkasar dengan mak ayah, sanggup buat maknanya mak ayah gelisah dan melakukan perkara-perkara yang menyebabkan jatuh derhaka seorang anak terhadap orang tua. Baik tuan-tuan, ni betul tu kesan daripada dosa ni, betul hak disebut oleh muallif ni. Betul. Kalau keluarga hak bercerai-berai hari ni banyak kes. Hak bercerai-berai kalau tanya jenis tak semayang belaka. Hak mula-mula sekali masalah. Kalau cerai, nak bercerai, hak mula-mula sekali tanya semayang tak? Tak. Sama ada tok lelaki tak semayang, atau bini tak semayang, atau dua-dua sekali tak semayang. Akhir sekali nak bercerai. Menikah bukan main, plumbing tu macam istana plumbing. Dia punya hiasan. Allah, kita tengok, ya Allah subhanahu, alhamdulillah. Tengok meriahnya. Habis puluh-puluh ribu, bukan beratus ribu majlis. Tapi tak ada tahu, tak ada tu bi anu, gaya-gaya gelgok, gaya-gaya gelgok ataupun maknanya hebat rumah tangga tu, tak ada tahu bermasalah. Sebab apa? Tengok-tengok cek, oh tak semayang rupanya, jenis tak semayang. Tak apalah majlis tadi, kita tak masalah nak buat majlis bersama mana pun, ke pandai dia ada duit dah, ke pandai. Tapi
hak jadi masalahnya tak semayang, tak semayang. Tak semayang sebab dosa-dosa tadi menyebabkan rumah tangga tidak aman, tidak ada ketenteraman. Ada sampai mari jumpa saya, dah muka kita ustaz ada. Kita ustaz mari jumpa, mari minta tolong. Hak mari minta tolong tu biasanya hak perempuan lah mari minta tolong, hak lelaki dia tak mari jumpa. Hak perempuan mari jumpa. Mari jumpa, mari bagi tahu masalah. Tok lelaki nak bunuh anak. Allah macam dengar tu kita ngucap. Tok lelaki nak bunuh anak. Bukan anak kira kata. Macam-macam cerita. Tok lelaki nak bunuh anak. Tok lelaki nak langgar dia dengan motor. Benih kepala saya kata. Tanya, maya tak? Tak semaya. Baik beres. Dosa tu. Dosa. Dosa yang banyak menyebabkan berlakunya kebencian dan rumah tangga porak-poranda. Silaturahim terputus jadi balah. Jadi nak balah hak dengan semua orang. Sampai tahap kalau mak ayah pun jadi nak balas juga, tak nak dengar, maknanya duk dengan mak ayah pun sampai tahap jadi maknanya sampai tahap derhaka. Apa lagi nak tinggal bahagian daripada kebaikannya kalau sampai dengan mak ayah pun jadi derhaka, tidak ada kebaikan, tertutup pintu syurga. Kita hanya dapat mengadu kepada Allah yang Maha Esa. Jadi oleh kerana yang demikian, maka kena kembali kepada Allah. Apabila berlaku dosa-dosa ni, kita kena kembali kepada Allah. Kena kembali kepada Allah. Oleh kerana dosa-dosa ini dia tidak akan menyebabkan kita hidup dengan keadaan aman. Dia tidak akan menyebabkan kita hidup dengan tenteram. Dunia tak tenteram, akhirat pun tak tenteram. Kalau dengan mak sampai tahap dengan mak ayah pun derhaka, apakah di akhirat nanti dia akan masuk syurga? Dia akan mudah-mudah masuk syurga? Allah. Jadi kalau dunia pun tidak tenteram, akhirat pun tidak aman, maka kembalilah kepada Allah. Mengadulah kepada Allah yang Maha Esa, minta ampun daripadanya. Di antara seterusnya, di antara hukuman kesan jugalah bagi orang yang mengerjakan maksiat adalah sedikitnya berkah atas harta dan anak-anak. Kesan seterusnya daripada dosa ini bagi orang yang melakukan atau mengerjakan maksiat, kesan seterusnya adalah kurangnya berkah, sedikitnya berkah atas harta dan anak-anak. Berkah ni berkat. Burika ni dia dalam bahasa Arab, burika ni maksudnya tempat macam takungan. Maknanya bila ada berkah, ada takungan yang menyebabkan maknanya kebaikan ada pada diri kita, pada anak-anak kita, pada harta kita. Berkah. Contoh berkah. Bagaimana berkatnya seorang sahabat yang dia nak harta dia tu, dia nak supaya harta dia ni jadi kebaikan bagi Nabi dan juga sahabat-sahabat dia. Ada seorang sahabat ni, ketika mana Nabi dan sahabat-sahabat sedang duk gali parit di medan Uhud, Nabi dan sahabat-sahabat gali parit, maafkan saya, perang Khandaq. Duk gali parit, perang Khandaq tu, gali parit, tengah-tengah gali parit, sahabat ni tengok Nabi ni kesian. Tengok kesian sebab apa? Makanan tak ada waktu tu tengah hari terik. Sampai tahap Nabi ni terpaksa ikat perut dengan batu, nak tahan, nak supaya tahan lapar. Lalu sahabat ni tengok kesian Nabi, sembelih kambing, masuk gula kambing. Siap masuk, pergi perlahan-lahan dekat Nabi. Seekor kambing yang ada. Sahabat ramai, 10,000 duduk tengah gali parit bersama dengan Nabi, gali parit di Khandaq. Lalu pergi dekat dengan Nabi, ya Rasulullah, siang pada Nabi, sayang dan kesian pada Nabi. Pergi dekat Nabi, ya Rasulullah, mari ke rumah, ajaklah 2-3 orang je. Makan tak banyak, seekor kambing.
Ada makan tak banyak. Bagi tahu Nabi perlahan-lahan senyap aja. Kalau boleh maknanya biar Nabi makan puas. Biar Nabi ni siapa tak, maknanya boleh buka lah, kalau boleh biar dengan makan tadi boleh buka batu hok diikat di perut tu. Bila Nabi dengar sahabat ni ajak dia makan, Nabi kata, sahabat-sahabat semua, jom kita pergi makan makanan yang dihidang oleh sahabat kita ni. Dengar tu selok dia kata, sudahlah. Dia ajak Nabi kalau paling-paling tidak Nabi ajaklah 2-3 orang sahabat kanan, ajak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman. Ajak 3-4 orang jadilah seekor kambing ya. Seekor kambing sama dulu mana ada bekwas kampung makan kambing seekor. Kita learn ni je buat gula kambing seekor makan satu taman. Zaman dulu seekor kambing ni pakai sekali ngadak je. Sekali adak je. Kalau lo ni kalau tuan-tuan pergi di Mekah tu dia ada bahagian reef sikit. Kalau tuan-tuan pergi, kalau Madinah pun ada, dia ada pasar hok jual nasi tu. Tuan-tuan boleh order nasi kambing seekor dalam satu talam. Kambing seekor dalam satu talam. Sungguh. Berapa ratus adalah harga dia, ratus jugaklah. Nanti 20 riyal lah, ratus riyal. Ratus riyal tu makna makan satu talam. Dengan kepala-kepala sekali dia tok situ. Boleh makan dengan tok-tok dia sekali. Maknanya setalam tu makan dalam lebih kurang 10 mak dia tak sampai 10 orang, dia lekor tu 5 orang biasanya. Setalam. Kalau orang Melayu kita lah ramai sikit. Setalam tu adalah 10-15 orang. Dia 5 orang ya. Setalam tu pakai habis lalu. Jadi sahabat ni bila dia ajak Nabi ajak semua. Ajak semua sahabat-sahabat hak tengah gali parit khandak tu. Dia kata sudahlah. 1000 hak gali parit tu 1000. Dia kata sudahlah. Ajaknya Nabi lah. Dia balik rumah dia kata sudahlah kita. Nabi panggil semua. Kita nak ajak Nabi je. Nabi panggil semua. Sudahlah cukup kedok tahu ni. Dia kata macam mana dia balik oyak ke rumah dia. Kata sudahlah. Nabi sapa rumah dia, Nabi kata, tenang kamu wahai sahabat aku, kamu jangan buat apa, jangan sentuh pun puyuk, jangan sentuh pun periuk, biar aku je yang cedok makanan untuk para sahabat lain. Nabi cedok bagi sahabat-sahabat, cedok bagi. Dia tak, Nabi tak tengok, dia pun tak berani nak tengok, takut tak cukup. Nabi cedok, dia kata sudahlah, Nabi cedok bagi. Beribu sahabat duk gali parit di khandak tu. Dia kata sudahlah. Bukan periuk besar pun. Kambing dia masuk tu. Dia kata Nabi cedok bagi. Tak habis-habis. Cedok bagi. Kata sudah, dia duk bimbang dah. Cukup kodok. Nabi cedok bagi pada sahabat. Nabi sendiri cedok bagi. Sahabat tu duk gini tengok. Sudahlah. Ya Allah, sudah ya Allah. Ya Allah. Nabi cedok bagi. Habis semua sahabat. Kenyang makan. Dia tengok, pelik ni dia kata ni. Boleh makan seramat tu dia kata. Dengan seekor kambing hak dia masak tadi boleh makan seramat tu dia kata, pelik ni. Nabi kata, bila semua sahabat kenyang, kamu nak makan ke wahai sahabat aku? Tak apa, Rasulullah makan. Nabi ambil makan. Lepas pada tu sahabat tengok, tak berkurang gula yang kambing yang dia masak untuk Nabi tadi tak berkurang. Setelah Nabi bagi jamu, habis semua sahabat. Hak ni lah disebut berkah. Berkat yang ada pada Nabi SAW. Takungan keberkahan tadi, walaupun Nabi SAW bagi makan habis semua sahabat dia yang sedang bersiap, sedang gali parit untuk perang Khandaq. Kalau tengah duduk gali parit dia tidak makan sejepuk lah tuan-tuan. Kita tengah malam ni je makan sejepuk, tak boleh malam ni, tak boleh kena jaga, tak boleh makan banyak. Kalau tengah jenis kerja buruh tuan-tuan, tak ada nak makan sejepuk punya. Dia kira makan tu sepuas hati. Lapar bah, peluh ni.
Sahabat ni pun gitu juga, lapar, dek tengah panah, gali parit khandak. Makan sungguh, kenyang. Nabi tanya semua kenyang belaka, roti cukup belaka. Sahabat ni kata, ya. Bimbang sungguh, tengok gula tak kurang, roti tak kurang. Allah, dia kata, mukjizat Nabi SAW, inilah berkah-berkah, keberkatan. Takungan tadi yang menyebabkan walaupun makanan tadi pada akal, logik akal manusia tak cukup dengan seramai tu manusia jumlahnya, tapi berkat yang ada pada Nabi SAW, walaupun pada logik akal manusia tak cukup, tapi Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada Nabi, boleh makan cukup semua para sahabat, bahkan tak terusik pun bahagian daripada kambing yang dimasak. Subhanallahil azim. Demikian berkah ni berlaku juga pada sesetengah ulama. Contohnya macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, orang tanya dia, bagaimana Imam Syafi'i ni boleh khatam Quran dalam bulan Ramadan? Imam Syafi'i boleh khatam Quran sekali sehari. Kita kalau logik akal tak, nak boleh khatam sekali khatam setiap hari ni, nengu lama lah kita tak, nengu panjang kita. Imam Syafi'i boleh khatam dalam bulan Ramadan. Kalau bulan biasa 3 kali, maknanya 3 hari sekali, 3 hari sekali khatam Imam Syafi'i. Bulan Ramadan hari-hari khatam. Kita mikir balik, nak khatam tiap-tiap hari Quran tak? Kita baca 1 juzuk pun makan 1 jam tak? Kalau orang ngapa Quran macam ustaz kita ni, setengah jam. Setengah jam 1 juzuk biasa. Kalau orang yang tak ngapa Quran, orang awam, sejam. Kalau ada 30 juzuk, 30 jam. Sehari ada 24 jam. Logik akal tak boleh dah tu kalau orang awam biasa. Tapi Imam Syafi'i boleh tiap-tiap hari khatam Quran. Dia tak semayang ke, dia tak makan ke, dia tak masuk tandas ke, dia tak tidur ke? Tidur, tapi masa dia tak diberkat. Berkat yang kadang tak sama dengan masa kita. Kita ni tengok-tengok jam, maghrib dah. Tengok-tengok jam, Allah isyak dah. Zaman dulu orang soleh ni, maknanya dia tengok jam tu, tak maghrib lagi, ingat kau isyak dah. Orang dulu lah. Macam bulan puasa, berkat masa. Contoh bulan puasa berkat masa. Kita ada juga kadang-kadang rasa berkat masa ni. Kita tengok jam, nak buka puasa, tak masuk lagi maghrib. Tak? Itu berkat masa kita. Hak biasa kita dapat berkat masa kita. Kita tengok jam, asar tak? Asar. Semayang dah asar tadi. 5:30. Lama dah ni, tak maghrib lagi. 6:30 baru Allah. 6:30. Ingat aku 7:30 dah. 6:30, lambat lagi, sejam lagi berkuasa. Allah, lambat lagi berkuasa. Kita ingat duk mikir lambat lagi berkuasa, lapar. Allah dagu, lapar dagu. Rupa itu berkat masa tu. Kita tengok masuk, tak duk lagi. Itu berkat masa sebenarnya. Kita Allah duk lagi. Tengok TV dulu lah. Tengok WhatsApp dulu lah. Tengok scroll telefon dulu lah. Kita tahu buka Quran punya baiknya. Itu kita tak terasa sebenarnya. Itu adalah di antara keberkatan masa kita. Disebabkan oleh kerana kita puasa. Sebab kita puasa. Ada seorang ulama daripada Yaman. Kalau tuan-tuan biasa mengaji kitab fiqh Safinatun Najah, ulama yang karang kitab Safinatun Najah ni ulama Yaman, namanya Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Dia ni meninggal kurun yang ke 13 tahun 1200 Masihi, 1219 Masihi. Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Hak ni dahsyat lagi tu. Dahsyat. Kita duk ngaji kitab dia, kalau bab dia
kitab Safinatun Najah ni dia ada cerita pasal tauhid sikit depan, ada cerita pasal fiqh sikit belakang, ada cerita pasal akhlak sikit belakang. Dia dia nak cerita pasal Islam, cerita pasal Islam, macam mana nak belajar pasal Islam. Biasanya orang hok belajar fiqh mazhab Syafi'i akan belajar kitab Safinatun Najah ni. Syekh Salim ni lagi dahsyat. Nak kata dia dahsyat pada Imam Syafi'i itu taklah, tapi keberkahan masa dia tu, saya tak nak bandingkan dia dengan Imam Syafi'i sebab dia pun kurun berbeza. Imam Syafi'i kurun yang ketiga, dia kurun ke-13. Tapi walaupun dia kurun ke-13, ada keberkahan dia. Bagaimana keberkahan dia? Antara yang disebut oleh Syekh Ahmad, dia kata, Syekh Ahmad sebut yang dinakalkan oleh Mufti Wilayah dalam kitab Safinatun Najah tu, dia kata, Syekh Ahmad kata Syekh Salim ni hebat dia, dahsyat dia, subhanallah, berkahnya masa dia. Dia boleh tuan-tuan khatam Quran 30 juzuk Quran ketika tawaf di Kaabah. Tawaf Kaabah ni habis-habis paling lama saya pernah tawaf bulan Ramadan. Paling antara waktu paling sesak manusia, paling lama saya rasa saya tawaf 2 jam. 2 jam tawaf 7 pusingan 2 jam. 2 jam makna tu kalau paling lama. Kalau zaman dulu boleh jadi tak sesak macam sekarang. Boleh jadi sejam. Macam mana dia boleh khatam 30 juzuk Quran waktu tawaf? Kita biasa kita pergi tawaf, kita pegang buku doa, buku umrah tu kan, panduan umrah tu, sakut leher ni kita pegang baca buku doa. Bacalah pusingan pertama, baca doa Allahumma atina, kita baca doa. Habis pusingan pertama, pusingan kedua, doa kedua pula kita dah baca buku tu biasa. Ada setengah orang kalau orang Arab dia tawaf sunat, dia baca, dia pegang mushaf tu, pegang Quran, pegang mushaf Quran, baca Quran. Dan Syekh Salim ini dia baca Quran. Waktu dia tawaf 7 pusingan tu dia boleh khatam 30 juzuk Quran. Ni keberkahan masa dia. Berkah masa dia. Yang menyebabkan maknanya masa dia tadi dalam 7 pusingan tadi dia boleh baca Quran dan dia boleh khatam dalam tempoh dia pusing 7 kali pusingan Kaabah tersebut. Subhanallahil azim. Ini kelebihan. Ini kelebihan ni kalau kita mikir logik memang pelik lah. Tapi berkat, barakah. Demikian barakah ni Allah Ta'ala bagi pada orang-orang salih yang tak melakukan maksiat. Tapi bila orang tu buat maksiat, Allah Ta'ala cabut keberkatan tadi. Barakah tadi dicabut. Antaranya yang mula-mula dicabut daripada seorang itu keberkahan atas anak dan harta-harta dia. Harta dia tu walaupun banyak, jadi rasa tak cukup semua. Ini di antara tanda tak berkat harta. Banyak tapi tak cukup. Kadang gaji kita besar dah, tapi rasa apa tak cukup. Bayar ni tak cukup pula dah. Padahal gaji besar dah, rasa tak cukup. Tak cukup tu boleh jadi disebabkan oleh kerana tidak ada berkat atas gaji kita. Ada sahabat cerita, dia kata dia sebelum dia bayar zakat, dia gaji tak besar mana. Gaji lebih kurang 2-3 ribu je. Lebih kurang 2-3 ribu. Dia rasa tak cukup. Pelik dia kata. Selalu tak cukup. Padahal kalau mikir dengan cara hidup dia kata cukup dah. Tapi dia rasa tak cukup. Akhirnya dia pergi bayar zakat. Bila dia tanya ustaz, ada ustaz tu cakap pada dia, acutera bayar zakat, dia kata. Acutera sedekah, maknanya bayar zakat. Dia pun pergi bayar zakat. Pergi majlis agama bayar zakat. Bayar zakat, gaji hak sama. Lepas pada dia bayar zakat tu, dia kata, apa rasa tak sama macam sebelum ni? Dia siap boleh sedekah lagi. Maknanya boleh sedekah, padahal gajinya sama. Tapi dia rasa tu tidak rasa macam sebelum tu. Hak ni namanya berkat. Barakah. Yang menyebabkan pada harta tadi dia terkumpul padanya kebaikan.
terkumpul padanya kebaikan, yang mana bila keluar tadi, Allah Ta'ala bagi pada harta tadi rasa cukup. Maknanya keberkatan pada harta dia tadi, maknanya bila dia keluar harta, jadi Allah Ta'ala bagi keberkatan pada harta dia tu menyebabkan dia tu jadi tenang, hati dia tu jadi tenang. Hak ni tak boleh, manusia tak boleh nak beli dengan ketenangan, manusia tak boleh nak beli berkat tersebut, tak boleh. Banyak sekali anak-anak yang berada di rumah, namun keberkahan di dalam rumah sangat sedikit. Anak-anak ramai, tapi keberkahan dalam rumah sangat sedikit. Kadang-kadang anak-anak ada rumah, tapi balah semua di rumah. Kadang setengah. Maknanya anak-anak ada rumah, tapi balah rumah tak tenang semua. Ada je, maknanya teking situ, ada je berteking sini. Tak berkat boleh jadi. Allah Ta'ala cabut keberkahan daripada rumah. Anak-anak ramai, anak-anak ada, tapi tak, maknanya anak-anak jadi payah semayang, anak-anak maknanya nasihat tak dengar. Ini di antara juga tanda-tanda hilangnya berkat. Hilangnya berkat. Harta bendanya bagaikan gunung yang disimpan di bank. Maknanya hartanya banyak. Hartanya banyak. Kalau simpan di bank kan, maknanya harta dia lah banyaknya. Akan tetapi tidak ada berkah sama sekali. Harta banyak, duk dalam bank banyak. Tapi dia tak tenang, ada harta banyak. Ada sungguh orang harta banyak. Dia mari jumpa, Ustaz, saya tak tahu nak duit saya nak buat gapo ni. Saya serabut. Anak balah duk sibuk ke harta je. Saya ni tak tanya pun hidup ke mati. Hari-hari balik jumpa tanya, bila nak bagi duit? Kok ayah mati, bagi duit. Jumpa je minta bagi duit. Maknanya harta yang banyak tadi jadi tak tenang juga dia. Tak tenang. Sebab apa? Boleh jadi keberkahan tadi, keberkahan tadi tidak ada. Hal ni kita tak boleh nak maknanya nak bagi measure, nak bagi ukuran macam mana berkah tadi. Kita tak boleh nak bagi tahu. Berkah tadi maknanya bila Allah Ta'ala nak bagi, antaranya apabila kita jauh daripada maksiat, maka akan ada berkah dia. Di antara hukuman lain seterusnya, hukuman lain, maknanya kesan lain bagi orang yang melakukan maksiat adalah rosaknya citra kehidupan. Ini kesan seterusnya daripada sebab buat maksiat. Rosaknya citra kehidupan. Inilah yang apa yang dimaksudkan citra kehidupan ni? Rosaknya citra kehidupan, inilah yang dinamakan dengan padamnya cahaya Islam. Maksudnya kesan seterusnya daripada melakukan maksiat ini, maka akan terpadamnya cahaya Islam. Terpadamnya cahaya Islam, hak pertama sekali terpadam cahaya Islam dalam diri orang yang melakukan maksiat. Sebab apa? Sebab Islam ini dia bukannya duduk atas simbol kubur masjid, atas simbol kubur surah, tak. Dia mula-mula sekali Islam ini dia terbina atas diri setiap individu. Mana bila orang tu melakukan maksiat akan hilang cahaya Islam daripada diri dia. Mana waktu tu Islam bunyi gendang lah tu. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Baik. Seterusnya kesan hasil dari makna kesan daripada maksiat yang dilakukan. Musannif sebut, Syekh Dr. Aid Al-Qarni sebut bahawa akan terpadamnya cahaya Islam. Islam ni hak mula-mula sekali dia akan terpadam daripada individu muslim tadi. Terpadam cahaya Islam. Allah Taala tarik cahaya Islam tadi disebabkan maksiat. Dan hak inilah yang dikehendaki oleh golongan bukan Islam. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim. Mereka akan cuba sedaya upaya untuk memadamkan, yutfi. Itfa maksudnya kita tutup. Kita tutup. Kalau lampu kita tutup suih dia. Jadi musuh-musuh ni dia cuba untuk yutfi'u nurallah. Cahaya Allah. Cahaya Allah tu apa? Islam. Petunjuk daripada Allah. Dia nak tutup cahaya Islam. Dia nak padamkan cahaya Islam tadi supaya apa? Supaya manusia jauh daripada Allah. Sesuai dengan keinginan siapa? Sesuai dengan keinginan syaitan. Dan syaitan nak melihat manusia jauh daripada Allah. Dia nak, dia berjanji dah, dia minta dah dengan Allah supaya anzirni ila yaumi yub'atsun, supaya dipanjangkan tempoh aku ni hingga ke hari kiamat. Supaya apa? Supaya dia nak sesatkan, dia nak jauhkan manusia daripada Allah. Dia nak jauhkan anak cucu cicit keturunan Nabi Adam ini daripada petunjuk daripada Allah. Lalu apabila manusia melakukan maksiat, bila mereka melakukan maksiat, artinya mereka mengikut jejak langkah syaitan, keinginan syaitan. Dia ikut keinginan syaitan, maka ketika mana dia ikut keinginan syaitan, waktu tu akan terpadamlah cahaya Islam. Pada siapa? Pada hak mula-mula sekali pada orang yang melakukan maksiat tu. Jadi bila ramai melakukan maksiat, maka akan terpadamlah. Dia bukan lagi jadi individu, dia jadi kelompok. Bila ramai-ramai jadi buat maksiat, maka dia jadi kelompok, dia jadi masyarakat yang melakukan maksiat.
Bila lagi ramai orang buat maksiat, bukan hanya masyarakat setempat tu saja, dia jadi umat yang melakukan maksiat. Bila pakat melakukan maksiat, bila maksiat bertebaran, maka habislah cahaya Islam. Habislah cahaya Islam. Hak tu yang diinginkan oleh musuh. Bila manusia buat maksiat, maka waktu tu Islam, cahaya Islam akan terangkat. Bila cahaya Islam terangkat, artinya apa waktu tu? Artinya musuh-musuh akan menguasai orang Islam. Ini yang diinginkan oleh musuh. Inilah yang diusahakan oleh musuh untuk memadamkan cahaya Islam. Sebab tu hari ni mereka berusaha sungguh, tuan-tuan. Mereka berusaha sungguh nak memadamkan cahaya Islam. Mereka usaha dengan segenap cara. Cucuk bagaimana biar orang Islam ni boleh terjebak dengan maksiat. Sekarang ni dengan link-link di internet banyak hak dia. Ini adalah di antara usaha musuh. Dia permudahkan link-link untuk manusia buat maksiat, tengok benda-benda hak tak bagus. Sehingga supaya akhirnya supaya manusia ni pakat buat maksiat. Tapi Allah Taala dah janji, illa ibadallahi al-mukhlasin, kecuali orang-orang yang Allah Taala pilih, Allah Taala tapis, disebabkan oleh kerana iman dan pegangan mereka yang teguh kepada Allah, mereka ni akan selamat daripada tipu daya syaitan. Berkata Imam Malik kepada Imam Syafi'i rahimahullah, sesungguhnya aku melihat tanda-tanda cahaya dan kecerdasan pada dirimu. Imam Malik sebut kepada Imam Syafi'i cahaya Islam dan cerdasnya Imam Syafi'i. Oleh sebab itu, janganlah kamu memadamkan cahaya dan kecerdasanmu dengan berbuat maksiat. Imam Malik nampak dah, Imam Syafi'i ni cerdas. Dan Imam Malik pesan pada Imam Syafi'i, jangan buat maksiat. Kalau buat maksiat, akan terangkat cahaya Islam yang ada pada diri kamu, dan akan terangkat kecerdasan yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kamu. Ya, bila selalu buat maksiat, dia akan jadi hilang kecerdasan. Hatta Imam Syafi'i ni pernah dia mengadu kepada Waqi'. Imam Syafi'i ni ada satu dia punya bait yang mengungkapkan pasal bagaimana Imam Syafi'i ni maknanya dia jaga diri dia supaya tidak melakukan maksiat. Sampai satu hari ni dia mengadu pada tok guru dia. Antara tok guru Imam Syafi'i ada salah seorang tok guru dia nama Waqi'. Dia pergi ngadu pada Waqi', dia kata syakautu ila Waqi' ala su'a hifdhi fa arsyadani bi tarkil ma'asi li'anna al-ilma nurullah wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ni kalam ni masyhur ni. Imam Syafi'i pergi ngadu kepada tok guru dia Waqi'. Dia kata, wahai tuan guru, dia kata aku ni heran. Lately ni ingatan aku nak menghafal ilmu ni jadi teruk sikit. Jadi teruk tu sebab apa? Sebab Imam Syafi'i ni sudah menjadi kebiasaan dia, kalau dia baca buku, kalau dia baca buku ke baca Quran, dia kena tutup sebelah ni kena tutup. Dia tak boleh buka dua-dua muka surat gini, tak boleh. Dua-dua halaman gini tak boleh. Imam Syafi'i memang jadi kebiasaan dia akan tutup sebelah. Dia tutup sebelah, hafal, baca muka surat ni. Nak baca muka surat ni, tutup ni, baca muka surat ni pula. Tu hafazan, ingatan Imam Syafi'i. Kalau dia buka dua-dua gini, rem tu bertembung. Dia jadi masuk dua-dua sekaligus. Dia tak ada nak pelak molek. Dia kena tutup sebelah supaya masuk betul muka surat ni, kemudian tutup muka surat ni, masuk pula muka surat ni. Nak susun molek. Dia punya ilmu dia. Dahsyatnya Imam Syafi'i. Hak tu siapa pelik bagaimana siapa tahap pelik, orang pelik dengan Imam Syafi'i, kecerdasan dia, bagaimana cahaya Islam yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Siapa tahap ketika mana dia pergi ziarah
Dia pergi ziarah anak murid dia, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal berguru juga dengan Imam Syafi'i. Dia berguru dengan Imam Syafi'i. Ketika mana ada sekali tu Imam Ahmad ni dia terlalu nak ajak Imam Syafi'i supaya bertanah rumah dia nak jamu Imam Syafi'i. Dan antaranya juga sebab anak dia terlalu maknanya nak kenal siapa Imam Syafi'i, kerana Imam Ahmad ni selalu sebut ketokohan dan kehebatan Imam Syafi'i. Anak dia kata nak kenal siapa Imam Syafi'i, ayah duk sebut-sebut selalu ni. Lalu Imam Ahmad ajak Imam Syafi'i pergi rumah dia makan, pergi jamu makan, duk menginap di rumah dia. Imam Syafi'i siapa-siapa tu dijamu makan oleh Imam Ahmad. Jamu makan oleh Imam Ahmad, makan sungguh penuh. Orang Arab ni dia jamu, dia tak jamu sikit-sikit macam kita. Dia tak jamu sikit-sikit kalau tetamu mari rumah. Kita kalau tamu mari rumah, goreng ayam makan habis-habis, paling-paling tidak maknanya kita beli makanan goreng pisang gitu dak. Goreng pisang sedia air teh jadilah tu, mari dak. Orang Arab dak, kalau dia tetamu dia mulia mari rumah dia akan sedia penuh meja. Buah satu sudut. Buah, lauk, apa nama dia panggil apa, halawiyat, kuih muih dia ni, halawiyat, manisan dia ni. Oh semua dia hidang belaka. Jadi Imam Ahmad ni dia hidang makanan penuh meja ke Imam Syafi'i. Waktu tu sampai Imam Syafi'i dia tengok makanan banyak, Imam Syafi'i makan semua. Makan tu, makan ni, makan tu, makan ni, makan tu, makan ni, makan. Imam Syafi'i makan banyak, Imam Syafi'i makan itu. Anak Imam Ahmad tengok je, yo kau tok guru makan banyak ni. Yo kau tok guru ayah ni makan banyak. Tok guru sungguh kau makan banyak ni. Makan banyak sungguh. Imam Syafi'i makan banyak. Makan. Habis makan, dahsyatnya Imam Syafi'i ni, dia habis makan, malam tu dia masuk bilik. Dia masuk bilik tu tuan-tuan. Bila dia masuk bilik, dia tak ada macam kita tidur biasa. Anak Imam Ahmad ni dia perhati je. Anak Imam Ahmad ni dia perhati, dia letak dalam bilik Imam Syafi'i berehat tu, dia letak satu bekas air. Dia perhati je Imam Syafi'i ni bila nak bangun sembahyang tahajud. Nak tengok Imam Syafi'i bila bangun sembahyang tahajud. Tengok dia bila dia setuh berjana air tu, bekas air tu. Anak Imam Syafi'i duk perhati. Imam Syafi'i tak setuh bekas air tu sampai subuh. Habis masuk, maknanya waktu tahajud tu Imam Syafi'i dia keluar pergi sembahyang berjemaah dengan Imam Ahmad. Tak ambil air sembahyang, tak setuh air tu. Anak Imam Ahmad kata, "Yo kau tok guru ni, pergi sembahyang subuh tak ambil air sembahyang." Ayo kau ni, pelik ni. Balik daripada subuh pagi tu, anak Imam Ahmad tanya kepada Imam Ahmad, "Yo kau ayah ni, tok guru ayah ni, semalam dah makan banyak." Lepas tu semalam anak perhati Imam Syafi'i ni dia tak ada pun qiyamul lail macam ayah. Bangun 3-4 pagi tak ada pun. Ayah pukul 4 pagi duduk semayang dah, dia tak ada nampak setuh air pun. Kakak subuh pun tak ada setuh air hak anak sedia. Di bilik tu tak ada pun setuh air nak ambil semayang kau, tak ada. Lepas tu pergi semayang pun tak setuh juga air. Pakai tak ambil semayang, pergi semayang subuh. Yo kau tok guru ayah ni. Imam Ahmad kata, ayah pun tak erti nak jawab tu, kena tanya dulu. Dia pergi tanya. Imam Ahmad tanya kepada Imam Syafi'i. Kau mula-mula kenapa makan banyak? Ni anak tanya ni, tak erti lah jawab macam mana, jadi tok guru jawab lah sebab apa makan banyak. Dia kata, aku ni biasanya kalau makan tempat lain makan sikit je, tapi sebab makan di rumah kamu ni berkat. Kamu orang soleh, kamu orang yang ngaji, orang yang soleh ngaji. Bila sedia makan, kamu sedia makanan ni padanya ada penawar dan ada berkat. Aku nak makan semua tak ada, aku nak cari keberkatan dan penawar yang ada dalam makanan kamu sedia. Sebab tu aku makan banyak. Imam Syafi'i kata, sebab tu aku makan banyak. Aku nak dapatkan kelebihan tadi daripada makanan yang disediakan oleh orang soleh.
Dia kalau ustaz-ustaz makan banyak tu dia nak cari keberkahan. Kalau tuan-tuan ajak jamu makan, ustaz-ustaz nak cari keberkahan. Tapi jangan selalulah. Sekali-sekala boleh. Hak yang kedua, dia kata waktu malam, anak hamba ni tak nampak, anak saya tak nampak Tok Guru ni Qiyam mulai. Dia kata memang aku semalam waktu lepas pada makan tu, aku masuk bilik, masuk kamar yang kamu sediakan, aku letak kepala atas bantal. Bila aku letak kepala atas bantal, aku lihat seolah-olah Quran dengan hadis tadi sedang berlari-lari depan mata aku. Sedang bergerak-gerak macam slide yang sedang di slide sedang digerakkan satu persatu slide tadi. Quran dengan hadis. Jadi oleh kerana waktu tu aku rasa rugi kalau aku biar Quran dengan hadis yang mari dalam minda aku tadi, aku biarkan begitu sahaja. Lalu aku mentadaburi semuanya dan aku alhamdulillah berjaya menyelesaikan 70 masalah umat. Ada sebahagian riwayat 370 yang tak selesai. Ada 370, ada sebahagian riwayat sebut ada 370 masalah mari dalam kepala Imam Syafi'i. Ada sebahagian riwayat sebut dia berjaya selesai 370 tak selesai. Ada sebahagian riwayat sebut dia selesaikan 70 masalah umat dalam satu malam. Kita kalau dah makan banyak kenyang dah, tak ada makna, tak ada nak mikir Quran hadis dia pakai letak kepala tu sadaqallahul aziz dah subuh dah. Dia malam maknanya boleh letah Quran dengan hadis sebab kuatnya ingatan dia, cerdasnya Imam Syafi'i ni. Cahaya Islam yang ada pada dia tu kuat, ingatan dia tu kuat. Subhanallahil azim, disebabkan oleh kerana dia ni Allah Taala berikan kelebihan kepada dia cahaya Islam dan juga kecerdasan tadi, disebabkan oleh kerana dia jauh maksiat. Dan hak ketiganya anak dia tanya, anak Imam Ahmad tanya, hak ketiganya siapa tak ambil ismayah pergi sembahyang subuh? Dia kata nak ambil ismayah mana? Hak air ismayah semalam tu. Air ismayah semalam tak batal lagi. Dah semalam aku tak tidur. Aku tak tidur, jadi dah pagi tadi nak sembahyang, sempatlah sembahyang sebelum subuh dan nak pergi sembahyang subuh, tak batal lagi sembahyang. Pakai tu guna sembahyang tersebutlah. Di sisi Imam Syafi'i tak ada masalah. Maknanya boleh guna air sembahyang tadi walaupun daripada sembahyang isyak tadi boleh, tak ada masalah. Jadi aku pakai dengan wuduk semalam tu lah, tu aku tak ambil air sembahyang tu. Allah, kita dah nak boleh sampai subuh esok 18 kali ketuk lah. Dia tak ketuk. Subhanallah, itu kelebihan yang ada pada Imam Syafi'i. Dan daripada apa nak bagi tahunya kuatnya hafazan Imam Syafi'i. Dalam kuat hafazan dia tu, pernah sekali dia rasa dia ni ingatan dia merosot. Lalu dia tanya kepada tok guru dia nama Waqi' ni jawab, fa arsyadani bitarkil ma'asi. Waqi' ni pesan kepada Imam Syafi'i supaya Imam Syafi'i jauhi maksiat. Jangan tinggalkan maksiat, jangan buat maksiat. Li'annal ilma nur, Allah pesan Waqi' kepada Imam Syafi'i, dia kata kerana ilmu ini adalah cahaya daripada Allah, dan cahaya Allah itu dia tidak akan memberikan petunjuk bagi orang yang melakukan maksiat. Subhanallah, ni Imam Syafi'i di antara tokoh ataupun imam yang kita jadikan rujukan di Nusantara kita ini. Dari sudut ilmunya, dari sudut fiqahnya, kita ambil kelebihan Imam Syafi'i. Inilah orang yang disebut sebagai orang yang terlalu amat jaga diri dia daripada perkara maksiat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada kita, insya-Allah. Pukul 9 dah. Baik. Ada soalan tuan? Tak ada. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi keberkatan kepada majlis ilmu yang telah kita adakan pada malam ini. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala bagi kefahaman yang baik terhadap agama kita, insya-Allah. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sebelum tutup ada satu permohonan daripada Ma'had Rumi Sufi Jawi Pondok Sungai Buloh. Dia minta untuk rayuan sumbangan dana bagi pembelian tanah, pembinaan asrama dan juga surau operasi pondok. Jadi kalau tuan-tuan ada nak menyumbang bagi Ma'had Rumi Sufi Jawi Pondok Sungai Buloh, tuan-tuan boleh menyumbang macam biasalah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi
limpahan rezeki buat kita insya-Allah. Qul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa zidna min karamika ilma. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا اتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.